mic ini. Jadi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang dapat hadir kemari, memberi masa ataupun ingin untuk dapat maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan situasi kelab ataupun perancangan kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada soalan, tak kisah daripada pihak media ke ataupun penyokong yang ingin tanya saya berkenaan kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim, sila tanya apa saja soalan yang anda ingin. Terima kasih. Jadi mic ada lagi? Ada mic? Yang pertama, sebelum saya jawab, saya nak tanya dulu, macam mana para penyokong boleh tahu yang Bergson punya kontrak habis tahun ni? Daripada Facebook. Jadi Facebook tahu berkenaan dengan kontrak pemain JDT lebih daripada owner, pemilik JDT sendirilah. Jadi kalau macam itu, saya tak tahu macam mana nak terangkan kepada anda semua. Selalunya kalau benda-benda macam ni, lebih elok untuk dapat kenyataan ataupun dapat maklumat daripada kelab sendiri. Jikalau kelab tak ada cakap apa-apa, tak ada apa-apa lah. Jadi dalam kontrak Bergson, automatically beberapa game dia main dan beberapa banyak gol dia score, dan dia akan automatically tersambung. Itu pasal kita tak payah renew kontrak dia, pasal dia dah guarantee akan berada di Johor Darul Ta'zim. Itu cerita pasal Bergson. Lagi? Assalamualaikum. Saya ambil Sembilan datang hari ini semasa nak tanya kawan sendiri pasal Negeri Murah. Dia boleh selesai Sembilan. Penyokong Negeri Sembilan? Tak, saya pernah asas Gamal. Oh, asas Gamal. Oh, Johor. Pelik juga. Tadi datang dari Negeri Sembilan. Okey, faham. Macam nak kawan sendiri nak cakap ni. Apa yang awak nak tahu pasal Benjamin Murah? Kata-kata mengingat Johor semua masih tak climax lagi. Menang dengan Benjamin Murah. Okey, tahu. Jumpa dulu. Di Johor Darul Ta'zim ni, Johor telah berkenaan dengan Benjamin Murah. Jadi saya jawab benda itu dulu. Saya rasa setiap jurulatih perlu ada bukan nak kata perhubungan, tetapi perlu ada dorongan dan fire berkenaan dengan coaching, jalankan tugas. Kalau kita tengok, saya bagi contoh masa Pep Guardiola di Barcelona. Pep Guardiola membuat satu kenyataan di mana dia mengata apabila dia dah tak rasa ada motivasi ataupun keinginan ataupun fire, orang kata, untuk meneraju kelab tersebut, dan ia adalah masa untuk dia berhijrah. Saya masih rapat dengan Benjamin Murah sampai hari ini. Dia kawan saya. Jadi dia pun dah lama berbual dengan saya. Dia kata di mana apabila dia rasa masa itu dah tamat, apabila pemain ataupun dia tidak boleh memberi full commitment dan pemain punya respon itu lain terhadap dia, dan ia adalah masa yang sesuai untuk dia berhijrah. Jadi itu kelab
dan Benjamin telah ada persetujuan di mana kita lepaskan, kerana kita perlu ada coach yang lebih menjaga kestabilan bilik persalinan JDT. Bilik persalinan JDT ini adalah tempat yang paling hangat dalam kelab bola sepak Johor Darul Takzim, kerana anda mempunyai pemain iaitu mereka adalah jutawan dan mereka adalah sang juara, mereka adalah champion. Mereka dah menang macam-macam trofi bertahun-tahun, berpuluh, kalau tak berbelas pun berpuluh. Jadi untuk command mereka perlu ada jurulatih yang boleh command respect dan juga menjaga kestabilan bilik persalinan. Kerana kalau kita menilai jurulatih ni, tak guna ada 100 tactical pun, tetapi jikalau pemain tersebut tak ingin untuk lari untuk kita atau memberi komitmen sepenuhnya untuk kita, anda tak akan menang. Itu adalah fakta. Dan kalau anda pergi tengok daripada sejarah, Johor Darul Takzim, kelab bola sepak Johor Darul Takzim telah tukar 11 jurulatih dalam 10 tahun. Tukar ramai sangat pemain, tetapi tak pernah menggugat prestasi pasukan. Ia adalah benda yang sangat unik. Biasanya kalau kita tukar jurulatih atau kita tukar pemain, mesti ada dalam segi performance, ada up and down. Tapi kalau kita tengok kelab bola sepak Johor Darul Takzim, benda tu tak pernah efek prestasi pemain-pemain yang ada ataupun pasukan. Anda rasa kenapa? Anda rasa pemain Johor Darul Takzim semua bermain untuk jurulatih tersebut, atau mereka main untuk orang lain? Benda tu bukan rocket science. Belakang awak ada 2 senior player yang saya sign apabila saya jadi presiden, Aidil Zafwan dengan Syafiq Rahim, senior pemain yang dah menang macam-macam dengan kelab. Dan mereka dah menang macam-macam dengan kelab. Mereka berada dengan saya masa saya took over ambil alih 2013. Anda boleh tanya mereka sendiri, mereka ada di sini, yang selama ni mereka main untuk siapa? Adakah mereka main untuk jurulatih ataupun orang lain? Jadi ia bukan rocket science di mana pemain-pemain Johor Darul Takzim di sini bermain untuk saya, kerana saya adalah sumber kebajikan mereka. Saya juga mendidik mereka berkenaan dengan profesionalisme, dan saya juga push mereka untuk dapatkan result untuk kelab. Saya buat hati, saya jaga setiap pemain dan juga staff-staff dalam kelab, tetapi saya very demanding apabila saya inginkan result dan juga pencapaian. Jadi saya pun kadang-kadang tak tahu kenapa penyokong-penyokong Johor Darul Takzim masih risau siapa jurulatih, siapa pemain. Benda tu saya dah buktikan bukan 1 atau 2 tahun, tetapi 10 tahun dengan 20 piala, bukan 2-3 piala. Jadi awak semua mesti ada bukan saja keyakinan, tetapi mesti nak buat satu penilaian tu, tolong buat penilaian berdasarkan dengan fakta, bukan gosip ataupun penilaian sendiri, ataupun ikut emosi, ataupun ikut orang-orang apa orang cakap dalam internet. Yang penting buat penilaian berdasarkan dengan fakta. Itu yang paling penting sekali. Okey, terima kasih. Jadi itulah cerita berkenaan dengan Benjamin Mora. Kami masih ada hubungan yang baik. Macam contoh, kita pun tak tahu berapa lama coach baru ada di sini. Masa baru-baru kita ambil Benjamin Mora, 24 jam Mora out. Mora out. Mora out. Oh, kenapa asyik passing belakang? Oh, kenapa main slow? Lepas tu bila Mora out, oh bawa balik Benjamin Mora. Dah panik pula nak balik Benjamin Mora. Jadi sekarang ni awak ada jurulatih baru. Saya punya nasihat lah, kalau nak ikut nasihat saya ikut, tak nak ikut pun tak apa. Beri dia masa. Dia baru kenal pasukan, dia baru kenal pemain-pemain, dia baru kenal bola sepak tanah air dan juga pasukan-pasukan lawan kita. Dalam bola sepak ni setiap perlawanan adalah senario yang berbeza.
Bukan hari ini awak boleh lawan macam ini lawan Negeri Sembilan, besok awak kena main cara yang sama lawan Kedah. Tidak. Setiap perlawanan adalah senario yang berbeza. Jadi bukan saya nak cakap beri kepercayaan, tetapi beri ruang kepada jurulatih dan pemain untuk mereka perform macam mana yang patut mereka perform, dan juga buat penilaian sendiri apa cara yang sesuai untuk mereka beraksi, depend on siapa pasukan lawan mereka. So bagi saya, kalau kita tengok pun rekod yang ada daripada dia pun taklah buruk sangat. So tak guna kita nak push panic button. Tak guna kita nak push panic button. Selangor tak menang dah 6 tahun pun masih belum push panic button. Awak nak push panic button, awak menang tiap-tiap tahun. Jadi please, nak buat penilaian tu buat berdasarkan dengan fakta. Jadi itulah cerita berkenaan dengan Benjamin Mola. Tapi macam saya katakan, ini Johor Darul Takzim. Tak ada benda yang orang kata predictable. Mungkin besok ada jurulatih baru, mungkin lusa ada jurulatih baru, mungkin tahun depan ada jurulatih baru, minggu depan ada jurulatih baru. Kita tak tahu. Tetapi apa saja keputusan yang saya buat dan pasukan saya dan management yang ada dalam Johor Darul Takzim, kami committed 100% untuk cuba sedaya upaya untuk tak membuat keputusan yang salah dan buat keputusan yang relevan di mana akan memberi manfaat kepada kelab. So, itu awak tak usah risau. Tetapi ialah penyokong-penyokong semua pun berhak untuk ada pendapat masing-masing. Itu saya tak salahkan anda semua. Jadi ini yang saya nak katakan. Apa-apa pun buat penilaian berdasarkan dengan fakta. Kalau saya bagi contoh, anda juga kena tahu ni salah satu benda yang paling mustahak. Pemain adalah manusia macam kita juga. Ada hari gaduh dengan bini, ada hari happy, ada hari tak happy, ada hari demam, ada hari anak sakit nak kena hantar pergi hospital. Mereka manusia macam kita juga. Kita kata ada masalah-masalah peribadi pun. Jadi manusia ni begini. Ada hari dia, ada hari bukan hari kita. Sama juga macam pemain-pemain bola sepak. Jadi jangan menilai mereka daripada satu atau dua prestasi perlawanan. Nak nilai prestasi pemain-pemain yang ada dalam Johor Darul Takzim, buat penilaian daripada awal musim sampai Disember. Itu cara yang patut kita buat untuk menjadi penyokong yang lebih matang dan realistik. Terima kasih. Jadi, saya ada dua soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan ACL. Itu terkenal dan sentiasa ada PDM. So, untuk tahun depan, kita boleh berencana untuk memastikan JKT ada perubahan dari pemain supaya kita layak sekurang-kurangnya sesuai. Itu satu. Nombor dua, boleh tak kita akan masuk kita pasukan Malaysia akan main di daerah Asia Tenggara. So 40 tahun dulu. Jadi boleh tak kalau Tengku advice sedikit sebanyak pada coach Malaysia? Tunggu orang lain. Tak, maksud saya ni pasukan Malaysia kita pasukan kita kekurangan yang gol yang konsisten. Kita ada Arif semakin baik untuk dengan gol setelah saya kanan, tapi setelah kiri dan striker kita kurang sangat untuk ada pemain yang boleh semakan gol dengan konsisten. Jadi kalau kita ada striker saya kanan, saya kiri dan AM boleh sentiasa konsisten dari cek bagi sumbang gol, saya rasa kita boleh pergi jauh. Kalau tidak, susah tunggu. Sayang tunggu 40 tahun, dia ada hasil untuk Malaysia. Itu saja. Yang pertama tadi berkenaan dengan ACL dulu ya. Jadi
perancangan untuk ACL, kita mesti ada realistic target. Jadi saya punya realistic target, tahun ni saya dah cakap untuk layak last 16. Dan saya kata kalau kita dapat lepas last 16, itu adalah satu bonus. Kita tahun ni daripada Februari hingga ke hari ini, kita hanya kalah 2 kali. Itu pun dua-dua dengan kelab Jepun. Satu, kita tak main kita punya JDT ni. Saya tak suka cakap ada first squad, second squad. Saya tak suka cakap macam tu. Pada saya semua saya punya first squad. Tetapi kita buat rotation pemain masa kita kalah dengan Kawasaki di sini, kerana kita nak savekan beberapa pemain untuk main the next game. And then bila kita kalah kali kedua tahun ini adalah kita kalah dengan Urawa Reds. Dan ini juga pasukan yang berada dalam final ACL tahun ni. So ini bukan sebarang punya pasukan. Kita kena sedar bahawa kita punya level masih jauh berbandingkan dengan mereka. Tetapi saya pun betul terang, saya pun tak puas hati yang kita kalah 5-0. Kerana pada saya kalau nak kalah pun biarlah 2-1 ke 3-1, tapi tak 5-0. Tapi saya rasa senario hari itu berubah apabila kita concede awal 2 gol tersebut. Moral of players dan tim pun turun, down. Tetapi dalam corak permainan, kita punya falsafah dah memang tetap daripada dulu untuk kita maintain falsafah tersebut. Falsafah kita mulai 2013, tetapi kita hanya dapat tercapai dalam falsafah tersebut 2017 ke atas. Barulah puas hati dengan cara yang betul-betul falsafah yang dah ditetapkan. Kerana untuk tukar falsafah ni bukan esok terus boleh main. Dia ambil masa. Jadi kita tak akan buat apa-apa perubahan dengan cara kami bermain, tetapi kami akan buat beberapa perubahan dengan kita punya foreign players. Bermakna kita maintain foreign players yang ada, tetapi kita ada rotational foreign players. Bermakna kalau kita tengok dulu di Johor Darul Takzim hanya pemain-pemain tempatan saja yang kena fightkan untuk posisi mereka. Kali ini kita nak tukar the mindset di mana pemain foreign pun kena fight untuk mereka punya tempat. Oleh kerana kita tak nak mereka main just because diorang ni foreign player dan diorang punya tempat tu guarantee. Tidak. Walaupun awak foreign player, awak tak betul, ada yang lagi satu. So itu adalah perubahan dalam segi konsep yang kami mula tahun ini. Dan kami akan memperbaiki konsep tersebut tahun depan. Nah, itu adalah berkenaan dengan ACL punya cerita tadi. Memang betul kalau boleh kita nak sampai quarter final ataupun semi final, tetapi tengok dulu pada keadaan. Kalau awak pergi tengok pasukan Thailand, pasukan yang lain, dia punya lawan semua pasukan senang. Dia lawan Kichi, kita pun pernah beat Kichi dulu. Kita lawan champion of Korea, champion of Japan. Itu pun kita hanyalah satu-satunya pasukan daripada negara ni yang finish top of the table. Betul atau tidak? Itu adalah satu pencapaian yang hebat dan patut kita hargai dan memberi satu pengiktirafan. Jadi bagi saya pencapaian tersebut adalah pencapaian yang patut kami banggakan dan hargai. Tetapi macam apa yang saya katakan sebelum ini, di JDT ini tak ada tempat yang selesa, di mana kita kena sentiasa improve dan memperbaiki. Itu adalah berkenaan dengan ACL. Berkenaan dengan Harimau Melaya, itu bukan saya punya bisnes. Itu adalah Presiden FAM punya cerita dan juga jurulatih yang dipilih. Pemain-pemain tersebut majoriti diambil daripada Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim. Saya yakin pemain-pemain yang datang daripada Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim akan memberi komitmen yang tinggi sepenuhnya kerana mereka adalah pemain-pemain yang profesional. Tetapi berkenaan dengan perancangan mereka atau apa mereka harus buat, itu luar bidang saya ataupun luar kuasa saya. Kerana tak patut kalau saya nak campur tangan. Kerana mereka ada pasukan mereka sendiri, mereka ada jurulatih mereka sendiri, technical director mereka sendiri dan juga presiden mereka sendiri.
Saya punya tanggungjawab adalah pasukan Johor Darul Takzim sahaja. Dan mereka saya ucapkan yang terbaik. Tetapi saya pun tak boleh banyak sangat cakap berkenaan dengan pasukan kebangsaan, pasal itu bukan tempat saya. Jadi itu adalah jawapan saya untuk yang punya soalan yang kedua tadi. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ashraf dari Luagu. Saya mungkin ada 3 soalan. Soalan pertama, saya rasa ini daripada semua fan, terutama JDT. JDT ni kita nampak kurangnya rotation player. Saya sampaikan apa yang fan sampaikan. So apa komen buatku pasal rotation player kita yang ada beberapa player yang kurang sangat pilih permainan. Even sometimes dia pokok macam Rashid. Second question, musim depan Liga Super dah berperforman. So apa perancangan JDT untuk bukan musim depan, sebab kemungkinan berlaku banyak player perlu membayarkan player bawah umur, dan kemungkinan player import pun macam mana. Okay, third question, ini saya nak tanya perancangan Tuan Guru, sebab saya bekerja di Kuala Lumpur. Ada beberapa rakan saya di Kuala Lumpur bertanya, boleh tak Tuan Guru bagi peluang kepada serta-serta peminat yang tak beberapa berkemampuan untuk duduk kat kerajaan seat paling mahal kalau boleh season pass, tapi nak pergi sekali je, tapi tak apa, bayar 100, 200 pun tak apa, tapi nak rasa sekali saja, tapi nak rasa hospitality untuk diri macam revenue, parking, makan, sampai duduk di pasir. Kalau orang jadi, sebab dia terbaru dengan TikTok dan legacy yang bagi bomba. So ada tak kalian dia untuk bagi peluang kadang nak rasa sekali untuk cuma itu dia orang. So itu saja. Terima kasih. Jadi dengan soalan pertama tadi, rotation of players. Di sini ada JDT punya players, dia tahu kita punya konsep of rotation of players. Now, kami ada ramai pemain dalam squad, di dalam kelab bola sepak, di mana dalam training itu terletak daripada tangan jurulatih dengan siapa yang mereka nak bagi rotation players. Now, kita kena tanya juga kelab kita punya inisiatif ataupun agenda pertama, result atau jaga hati orang? Nak result. Kalau nak jaga hati orang, saya boleh bagi semua rotate, tetapi di sini jurulatih dan saya belum lagi boleh garanti result. Now, tengok juga macam mana yang saya katakan tadi, setiap perlawanan adalah senario yang lain. Jadi ia adalah penilaian daripada jurulatih dan tim untuk menilai sendiri dalam sesi latihan siapa yang boleh main dan siapa yang mereka ingin rotatekan pada masa yang akan datang. Now, rotation itu berkenaan dengan rotation. Kerana JDT ni very competitive. Dia punya depth dalam pasukan tersebut besar dan semua pemain adalah pemain-pemain yang hebat. Nah, keputusan yang berat tu terpaksalah jurulatih dan saya dan tim buat. Tetapi apa yang penting, keutamaan dia adalah untuk kami mencapai result-result dan keputusan yang positif buat kelab dan pasukan. Pasal format Liga tahun depan, saya rasa tiada masalah. Kerana format tersebut pun masih dalam perundingan antara MFL dan juga pasukan-pasukan yang lain. So belum ada full fix. Kerana ada juga pasukan contoh yang dah sign player beberapa tahun dalam kontrak. Takkan nak terus tamatkan kontrak mereka begitu saja. Jadi di mana di situ akan ada perbincangan antara MFL dan juga stakeholders dalam liga untuk format tersebut, apa yang sesuai. Berkenaan dengan season pass, itu bukan saya punya department, itu adalah Encik Kevin Ramalingam. Dia akan terpaksa buat keputusan tersebut. Saya Zaif dari
kira akan jadi ikut. So they have been saying about Al-Jati. Second, kita masih ada topik anak jati, is it? unfortunately, Yeah. Okay. second question is about infrastructure. Yes. I'm a season pass holder. I go to every games. Alright. Every games Okay. and insyaAllah we will 80% this year. Mm-hmm. Tapi saya rasa kita punya infrastructure about traffic jams outside of the stadium. Yes. It's Itu saya tahu. Because of the jalan. Yes, jalan. Yeah. Apa komen tunggu dan what are you going to do to make it better? Okay. Kerajaan telah membuat perancangan, dah memang ada perancangan dan keputusan untuk memperbaiki jalan yang di luar stadium, dan juga there's also cadangan di mana from kita punya second link punya highway tu dia akan ada tembus terus ke sini, kemudian kita tak payah pergi one round, the big round, dan juga untuk fix the bottleneck in front. Memang ada dalam perancangan, benda itu saya tak berapa risau. Tetapi of course, benda itu makan masa dan saya rasa kerajaan telah akan ada memberi komitmen untuk memperbaiki jalan tersebut. Berkenaan dengan SUKMA tadi, oleh kerana awak telah bring up about SUKMA, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada anak jati Johor semua sekali. Dan saya guarantee diorang semua reti cakap bahasa Johor. And kepada yang bola pula, because kita ada perjanjian juga with MSSM, di mana the idea, because Kelab Bola Sepak Johor Tanzim mempunyai beratus player, dan kita macam mana yang saya katakan tadi, kita of course nak memberi banyak lagi pendedahan dalam competition tersebut, bukan saja SUKMA, every single competition yang ada, untuk pemain JDT bermain seberapa banyak game yang boleh. Jadi itu pasal kita letak JDT 3 di situ supaya mereka dapat main lebih game, and kami rasa lagi lebih banyak mereka main competitive competition dalam kita punya academy dan kita punya youth development, akan ada lebih improvement dalam segi prestasi mereka. So that is the reason why we put them. Tetapi so that's it. It's very straightforward. There's no politics here. It's just basically based on sport matters saja. And that is it. And of course, like you said, infrastructure will be improved. Tetapi juga dalam segi JDT 3 in SUKMA, that was a decision based on to give more games to all the JDT players. Tapi alhamdulillah, kalau kita tengok tahun ini, contoh academy kita, kami telah menang, tak silap saya, 9 piala. 9 piala. 9 piala? 7 piala, sorry. 7 piala, dan ada JDT 3 telah menang. And insyaAllah saya berharap JDT 2 akan menang Liga. Dan kalau benda itu berlaku, saya berharap kalau kita ada rezeki, kita pun the first team menang Liga. Itu tak pernah terjadi. Daripada umur under 12 all the way to the senior team, all menang championship. Dan termasuk sukan-sukan lain di Johor juga, macam takraw, rugby, netball. Tahun ni alhamdulillah rezeki buat negeri Johor. Kerana semua pasukan, semua sukan dalam negeri Johor kita dapat pencapaian yang hebat. Yeah. So this is again unrelated to football management, but I just nak inquire with Tunku first of all that betul ke I mean saya sebelum buat so saya ada buat some guidance and whatnot. Adakah betul hanya Boss of Street sahaja yang boleh berkata bukan di SSI sahaja, tapi di Indonesia dan di No, I don't think so. I think semua, mana-mana penyokong nak ada banner, semua boleh ada banner, bukan Boss of Street sahaja. sebab saya pernah dialang oleh Marshall JT. Really?
Bagi saya nama Marshall tu semua. Okay. So Kevin, you take note, Kevin. Okay. So pada saya semua penyokong boleh ada mana-mana. Itu bukan saja bos Australia. Good evening, my name is Rajesh, and I'm 19 years old. And first of all, I want to say through my inspiration. In one way, I would like to say I started to watch Johor in the age of 12. In 2012, to go 2013. Yeah, sorry. And since that day till today, I would say I feel very proud because in terms of staying, I don't have to go overseas to watch a football match because I can already feel the atmosphere here. So that's the first thing that I would like to say. And my question actually, I recently noticed in Togo's Instagram story that Neymar Junior showed up and he showed our football jersey as well. Of course, as a JD fan, so he was very proud. I wanted to ask, is there any possibility? Can we expect to see? Not saying that JD is going to buy Neymar. What I'm trying to say is, can we expect to see a football match between one of those things like Cristiano and Can? Alright, and I'll go second question. Can I take a picture? Yeah. Okay. Thank you. Yeah, but untuk ada a world class football player playing in our stadium, that would be 100% for sure. But depends on the schedule, because we could see last time we did it in Lakin with the All-Stars, senior All-Stars. We can probably do the same thing here as well, because we have a lot of relationship and contacts with all these brilliant players around the world. So I think, yeah, one day, why not, for charity and whatnot, if we can invite them here, and that will be very good for Johor and also for the club. Yang pertama bagi saya semua pasukan adalah rival Johor Darul Takzim. Bukan Selangor saja, semua pasukan. Kerana kita boleh lihat sendiri apabila mereka lawan dengan pasukan Johor Darul Takzim, mereka akan bagi komitmen yang sepenuhnya. So semua pasukan adalah kuat. Bagi saya tengok kita baru-baru ni pun draw dengan PJ City. So setiap pasukan adalah pasukan yang hebat dan setiap pasukan ada mereka punya kelebihan tersendiri, dan semua pasukan adalah rival kita. Bukan saja pasukan Selangor. So hubungan kita selama ni memang baik dengan semua pasukan. Kalau tak baik pun mungkin dengan ada beberapa individu, tetapi bukan dengan klub ataupun negeri tersebut. Jadi awak penyokong pun semua tak payahlah bunuh antara satu sama lain. Kerana kalau ada masalah antara saya dengan mana-mana pihak apa orang kata management mereka, mana-mana individu dalam management tersebut, itu adalah antara masalah saya dengan mereka, bukan antara pasukan, bukan antara negeri, bukan antara klub. So klub kita tak ada masalah dengan mana-mana klub dalam negara, dan setiap pasukan adalah pasukan rival kami yang kami hormati. Ya, itu dia. Bagi saya jurulatih ke
ataupun pemain bola sepak, yang paling mustahak sekali adalah sikap karakter ataupun sikap kemanusiaan mereka. Karakter mereka. Itu adalah benda yang paling mustahak. Itu adalah research pertama kami buat sebelum kami committed untuk sign mana-mana pemain. Pemain tersebut okey, menghormati antara satu sama lain dalam pasukan, tak beri masalah kepada management, tak beri masalah kepada pasukan, benda-benda macam itu. Jadi itu adalah kriteria yang pertama. Kena, senang kata, orang yang baik lah. Lepas tu barulah performance dan seterusnya. Kerana kami pun telah buat banyak silap juga. Pernah buat silap masa-masa yang sebelum ini, di mana kita sign player dan lepas tu baru kita dapat tahu habit-habit pemain tersebut kurang baik dan memberi masalah kepada kelab. Berkenaan dengan Ozil, saya rasa saya tak nak habiskan duit kelab membayar gaji begitu mahal untuk pemain yang tak akan lari defend 3 meters dalam padang. Di Johor tak ada superstar. Di Johor adalah pemain-pemain yang memberi komitmen, yang sanggup mati antara satu sama lain, committed untuk attack, committed to defend sebagai satu unit. Saya pernah sign Daniel Giza, dan apabila kami nak tamatkan kontrak Daniel Giza, kami terpaksa memberi pampasan yang begitu besar dan habiskan duit kelab. Saya juga pernah sign Pablo Aimar, pemain yang hebat, tetapi unfortunately oleh kerana physical condition beliau tak boleh habis 90 minit of game, dan kami terpaksa lepaskan dan membayar juga pampasan yang begitu besar. Saya tak nak Johor Darul Takzim menjadi satu kelab retirement program untuk mana-mana pemain dalam dunia. Datang sini setakat untuk dapat gaji yang besar dan lepas tu pencen daripada arena bola sepak. Siapa-siapa yang datang kemari mesti memberi komitmen sepenuhnya, sanggup lari berapa meters untuk defend, untuk membantu, dan sanggup memberi, orang kata, komitmen dan juga nyawa mereka untuk kelab. Dan satu individu di mana boleh katakan star player yang saya begitu bernasib baik, dan saya rasa saya tak akan dapat lagi pemain macam gitu dengan harga tersebut dan komitmen yang dia beri, adalah Luciano Figueroa. Saya tak akan boleh cari lagi satu Luciano Figueroa, saya guarantee, kerana Malaysia bukan satu destinasi untuk mana-mana pemain nama besar datang. Kalau mereka nak gaji besar dan liga yang lebih hebat, mereka akan pergi di Jepun ataupun China, Arab Saudi, UAE. Dan jikalau mereka nak datang ke sini, mereka akan demand double daripada apa yang mereka dapat offer daripada China, Arab Saudi dan seterusnya. Kerana ini adalah ayat daripada Pablo Aimar sendiri masa saya sign dia. Dia cakap kat saya kena faham mengapa dia minta gaji begitu tinggi, kerana apabila dia datang ke Malaysia, dia out of the football radar. Bermakna you are off the market, tak lagi wujud dalam dunia bola sepak, kerana level liga kita buat masa itu, alhamdulillah buat masa ni ada peningkatan, tetapi tetap kita kena sedar diri, di mana kita kalau nak dibandingkan dengan Japan, Korea, Australia, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, mereka negara yang klub-klub yang boleh memberi duit yang lebih banyak daripada apa kita boleh. Jadi kalau nak datang ke Malaysia setakat untuk pencen dan dapat duit yang begitu banyak tetapi tak memberi 100% kepada pasukan, tak guna juga, membazir. Jadi saya pun tak tahu mana lagi satu cerita Mesut Ozil ni datang. Tapi jikalau Papu Gomez, jikalau dia boleh memberi saya komitmen, harga munasabah, insyaAllah. Tetapi Mesut Ozil tak pernah ada dalam perancangan saya, kerana kalau dia bagus, kenapa kelab kat sana tak ada satu pun nak ambil dia? Mungkin ada masalah peribadi, kita tak tahu. Mungkin dalam segi attitude, kita tak tahu. Saya tak nak memburukkan siapa-siapa kerana saya tak kenal dia. Tetapi
benda-benda itu adalah satu faktor di mana kita harus ambil dan buat penilaian kenapa tak ada kelab nak dia. Dan takkan kita nak terima setakat nak nama besar saja dalam JDT. Saya di JDT ni saya nak result, saya nak sukses, bukan jadi populis. This is we are kita kena bertanya dengan diri kita, kita nak jadi popular atau kita nak jadi successful. Kalau kita nak jadi successful, yang paling mustahak adalah untuk ada pemain yang memberi 100% at all times untuk kelab kita. So itu adalah jawapan saya berkenaan dengan Mesut Ozil dan Papu Gomez. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu soalan saya tak semua tadi. Kalau ini terus dua dalam semua. Bagi satu sambutan yang Bagi saya, sebenarnya benda ni ada dalam perancangan saya dan juga Merti Besar. Kami tak nak celebrate buat masa ini. Kita nak tunggu habis season dulu, di mana ada surprise. Tapi saya tak boleh cakap hari ini. Saya boleh bagi sikit aja lah gambaran. Di mana semua sukan-sukan, termasuk kelab bola sepak Johor Darul Takzim, akan meraihkan kejayaan itu di Stadium Sultan Ibrahim bersama-sama dengan penyokong. Itu memang dah ada dalam perancangan untuk ujung tahun. Tapi pertama kena menang Liga dulu. Ini nak menang pun belum tahu lagi ni. Kena menang-menang, jangan-jangan kita tak boleh terus overconfident. Kita tak boleh rasa begitu selesa dengan cepat. Tapi memang benda tu semua ada dalam perancangan kerajaan. Sudah tentu untuk ada meraihkan kejayaan tersebut dengan rakyat Johor, bangsa Johor dan juga penyokong-penyokong JDT sendiri. Kerana ini adalah pencapaian yang luar biasa, bukan saja untuk sukan-sukan lain tetapi untuk kelab bola sepak Johor Darul Takzim juga. So ya, memang benda tu ada. Saya rasa bukan perusahaan takut, saya rasa lebih kepada mindset yang saya dah setkan dengan JDT jadi ikutan kepada yang lain. Tetapi syabas kepada mereka, Amin. Syabas kepada mereka. Bukan saya saja, tapi mereka berjaya kerana kebolehan mereka sendiri. Tetapi baguslah. Saya pun rasa bukan nak kata rasa bangga, tetapi rasa puas hati juga di mana saya dapat tahu kejayaan kelab Johor Darul Takzim juga menjadi salah satu sumber dorongan kepada mereka.
Okay, yang pertama berkenaan dengan Akubi, bagi saya kita punya sistem yang dah ada tu kita boleh nampak hasil dia pada hari ini. BJ, berapa piala kita menang dengan Akaumbi Academy kita? Total 17 piala. Jadi ia adalah satu pencapaian yang hebat. So saya tak ada apa-apa perancangan untuk mengubah sistem tersebut, tetapi adalah untuk memperbaiki lagi modul latihan mereka dan juga infrastruktur sukan dalam negeri Johor buat kita punya program Akaumbi. Now mic tersebut akan diberikan kepada Syafiq Rahim untuk dia terangkan pasal rotation of player. And dia adalah pemain yang sangat experience, banyak pencapaian national level dan juga international level. Saya rasa dia adalah orang yang paling tepat sekali untuk anda tanya berkenaan dengan rotation pemain. Saya rasa semua pemain, saya pun yang dah cakap umur macam ni, tapi saya still lagi dahagakan untuk pemain, dahagakan lagi kejayaan. Saya lagi Farizal dan lain-lain, semua mahukan lagi kejayaan, mahu lagi minat permainan, mahu lagi untuk pemain. Kami semua pemain membuat peranan kita sebagai pemain dalam training, give 100%. So terletak pada coach dan management untuk siapa saja yang berpeluang untuk pemain. Kita sebagai pemain bagi yang terbaik apabila kita diberi peluang untuk pemain di dalam pasukan. Itu saja. Tak boleh. Tak boleh. Kerana itu adalah perancangan jurulatih. Itu pasal saya cakap, kami di sini bukan social service club. Social service club jaga hati semua pihak. Okey, bagi semua adil. Ni bukan komunis punya club. Ini adalah club di mana kita nak result dan kita nak pemain yang mana at dia punya best level to main. Awak perasan tak ada satu kali tahun lepas Bergson punya level drop sekejap dan dia direhatkan beberapa game, 3 game. Lepas tu diberikan main, dia start scoring balik semula. That is penilaian atas coach dan juga technical team. Sama juga macam pemain. Pemain mana tak nak main? Semua pemain nak main. Sudah tentu pemain pun manusia. Ada juga pemain yang kecil hati mungkin tak dapat main. Tetapi mereka harus terima hakikat di mana keputusan tersebut dibuat oleh management dan coach dan mereka adalah pemain bola sepak. Mereka have to main peranan mereka sebagai pemain bola sepak.
Semua ada tanggungjawab masing-masing, tugas masing-masing. Coach ada tanggungjawab dia, technical team ada dia punya tanggungjawab, pemain-pemain tersebut pun kena main peranan dalam tanggungjawab dia juga. Sistem ni dah memang ada sekian lama, bukan benda yang baru dalam bola sepak. Awak tak boleh ada pemain bola sepak nak jadi owner team, ataupun dia punya keputusan siapa patut main, siapa tak patut main, ataupun dia kecil hati dia tak dapat main. Dan kalau dia tak dapat main, dia patut berhijrah. Habis cerita. Tetapi awak kena faham di JDT ni bukan saja dengan level of pertandingan pemain-pemain tersebut ni dapat bermain. Dia punya pre-season di Dubai. Pre-season dia lawan dengan pasukan-pasukan yang hebat. Gaji dia tak pernah tersangkut. Kalau pemain mana yang cakap dengan saya dia main demi lencana di dada, saya sanggup potong kaki saya ni sekarang. Kerana saya tahu bola sepak adalah satu kejayaan di mana pemain perlukan kewangan yang stabil. Mana-mana pun dalam profession yang lain pun awak perlukan ada sumber kewangan yang stabil. Lagi-lagi pemain bola sepak, kerana pemain bola sepak selepas 33 tahun ataupun 34 tahun dianggap tua dan mungkin gaji makin turun ataupun tak ada pasukan nak ambil. Jadi di JDT bukan saja dalam segi kalau nak katakan pemain tak dapat minit permainan, nanti tak perform. Macam mana semua pemain JDT yang pergi national team tetap perform? Kerana kita punya training methods, dan juga pemain bukan mereka tak dimainkan langsung, mungkin dia orang dimasukkan second half ataupun ada rotation. Sudah tentu dia tak akan main seberapa banyak nak bandingkan dengan yang kerap main. Tetapi rotation tersebut akan tetap diberi. Kerana kita ada macam contoh, kita ada 50 game satu tahun. Dan tahun depan akan jadi lebih lagi game dengan format yang baru. So bagi saya setiap pemain akan dapat peluang tersebut. Tetapi saya pun sebelum mana-mana pemain masuk JDT saya dah cakap terus terang, awak di sini kena fight untuk tempat-tempat masing-masing dan tak semua orang akan dapat main. Saya dah cakap terus terang. Tapi jikalau awak nak dapat title ataupun pencapaian menjadi juara berkenaan dengan beberapa pertandingan, dan awak nak awak punya bank account improve, ini adalah tempat dia. Kerana bonus yang bagus, gaji yang bagus, dan pendedahan yang diberi pun bagus. Kerana kita lawan pasukan-pasukan yang hebat. Bila lagi awak nak dapat peluang lawan dengan Urawa Reds? Kalau kita tengok masa ACL qualifiers, boleh katakan 80% lebih ataupun 90% pemain-pemain kita termasuk reserve pun semua dapat main dalam ACL campaign kita. So berkenaan dengan minit permainan ni, sebenarnya page-page bola unofficial aja yang lebih pandai daripada kelab. So bagi saya malas nak melayan sangat berkenaan dengan faktor itu, kerana keputusan terletak atas tangan pemain itu sendiri apa yang bagus untuk dia. Contoh, mana Lokman hari ini? Dulu masa saya cakap semua orang tak puas hati, cakap kenapa lah tu Kumar cakap gini-gini. Saya cakap betul. Ini terjadi apabila awak pergi mana-mana tak dibeli tetapi di request oleh beberapa pihak tertentu. Contoh Sapawi Rashid. Antara perhubungan saya dengan klub tersebut, request okey, ambil. Tetapi nak main, there is no guarantee dapat main atau tidak. Hadi Fayad hari ini third division. Tak semestinya pemain awak cakap main dekat luar ni akan improve pemain bola sepak. Sudah tentu pertandingan mereka lebih tinggi. Tetapi berkenaan dengan prestasi, there is no guarantee. Today the best dalam national team semua yang main luar negara atau yang main dalam negara? Apa itu? So mana logik dia yang cakap main di luar lebih baik? Mungkin yes, dalam segi pertandingan tu kompetitif dia lebih menarik dan anda akan dapat pendedahan yang lebih bagus. Tetapi dia tak akan memberi satu garanti yang akan jadi anda akan jadi pemain bola sepak yang berjaya. Itu bagi saya punya teori. Saya bukan nak cakap pemain yang main luar negara semua tidak bagus. Jangan salah sangka. Mereka adalah pemain yang bagus. Tetapi pemain perlu buat keputusan yang bijak. Apabila pemain buat keputusan yang tidak bijak ataupun keputusan yang salah, kerjaya mereka akan habis. Saya bagi contoh, Nuri.
Mana Nuri hari ni yang dulu main Perak, left footed? Saya pernah offer Nuri dulu untuk masuk JDT. Kalau dia ada dalam JDT, hari ini dia dah menang berapa piala dan berapa agaknya duit dia dalam bank. Tetapi dia tak masuk JDT. Wansek Haikal, apa jadi kat Wansek Haikal yang pernah reject JDT? So banyak pemain-pemain yang reject JDT. Mana mereka hari ini? Taklah ke laut. Tapi maksud saya, mana mereka? So membuat keputusan adalah sangat-sangat mustahak. Okey, membuat keputusan adalah sangat-sangat mustahak dan benda tu main satu peranan yang penting dalam kehidupan seseorang pemain bola sepak. Tapi itu bukan terletak atas tangan penyokong. Tak adil kalau awak cakap, pergi sini, pergi sana, apa yang bagus untuk mereka. Mereka kena nilai sendiri apa yang bagus untuk mereka. Saya pernah advise dulu. Ini saya be very open, okey. Saya tak ada rahsia. Sabawi Rashid. Saya pernah cakap dulu, jangan pergi. Tapi kalau nak pergi, saya akan support. Dia buat keputusan oleh kerana di-influence oleh page bola sepak dan penyokong bola sepak, main di luar, dia nak keluar. Hari ini apa jadi? Apa jadi pada hari ini? Itu pasal saya cakap JDT, saya akan lepaskan mana-mana pemain jikalau ada betul-betul klub yang datang offer saya duit, yang dia betul-betul nakkan player saya. Bukan loan, bukan kita punya perjanjian because ada perhubungan diplomatik. Benda itu semua saya dah tak nak dengar lagi. Kalau nak betul-betul, datang offer. Tetapi yang sedap, ejen datang semua daripada bola sepak tanah air. Ejen-ejen semua adalah page-page bola sepak, bukan ejen datang daripada klub-klub bola sepak. Saya belum terima satu surat pun. So, bagi saya, berkenaan dengan bola sepak ni, yang manage bola sepak tahu situasi bola sepak. Bukan yang setakat tulis dalam internet 24 jam je. Apa yang mereka tahu? Klub mana yang mereka berkhidmat sebelum ni? Berapa banyak piala yang mereka dah menang? Berapa banyak player yang mereka jaga? Berapa ramai orang yang mereka bayar gaji? So, nak tulis sesuatu tu biarlah munasabah. Jangan tulis benda-benda dongeng. Itu pandangan saya. Assalamualaikum dan selamat malam dan semua yang hadir pada ini. Saya Ahmad Tayo daripada Kota Johor. Ini pada pribadi saya dalam tulis. Saya lihat tuan-tuan telah berjaya mengubah senario bola sepak di Malaysia umumnya dan di Johor khususnya, di mana kejayaan adalah dapat kita lihat. Dan saya lihat tuan-tuan betul-betul minat bola sepak. Jadi soalan saya di sini, adakah tuan-tuan berminat dengan sukan-sukan yang lain saya bersepak untuk dibangunkan? Saya bercakap ni dan saya bertanya kerana saya adalah Presiden Persatuan Tenis Daerah Perhentian dan Presiden Persatuan Tenis Daerah Perhentian sahaja. Dan saya lihat sukan tenis ni di video ni di pihak atasan macam kurang pandangan, kurang pengetahuan. Itu saja. Terima kasih. Berkenaan dengan sukan, cara keseluruhan, bukan saja bola sepak. Bola sepak sudah tentulah oleh kerana satu industri yang terbesar. Tetapi memang saya bukan saja banyak bantu, tetapi juga cuba bermain peranan untuk mempromosikan lagi sukan-sukan tersebut. Rugby, boleh pergi tanya dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Rugby, saya terlibat. Ice hockey, tenis pun saya terlibat. Saya berjumpa dengan Persatuan Tenis Negeri Johor sendiri dan ada juga perancangan untuk memberi sumbangan dan seterusnya. Sekarang ni apa yang bagus, kalau kita tengok di Johor, kami telah membangunkan banyak infrastruktur sukan di mana yang kita boleh capitalize untuk masa-masa akan datang. Cuma kita perlu sentiasa upgrade dan maintain seterusnya. Jadi itu adalah benda yang baik. Tapi kalau kita tengok dengan takraw pun, selepas mereka menang, saya pernah ingat, saya pernah panggil Persatuan Bola Sepak Takraw dan memberikan sumbangan juga atas kejayaan mereka dan memberi motivasi yang mereka harus teruskan, dan jika apa-apa mereka perlu, saya boleh bantu dan kerajaan juga boleh bantu. Kita boleh tengok hari ini hasil dia, semua pasukan dan semua atlet begitu
semangat dan sedang membangun. Jadi itu adalah salah satu benda positif. Jadi berkenaan dengan memberi tumpuan ataupun bantuan terhadap mana-mana sukan dalam negeri Johor memang ada dalam perancangan, dan benda itu pun dah dilakukan pun, dah dilaksanakan. Tinggal apa yang kami perlu buat adalah untuk memperbaiki. So, memperbaiki dan cuba improvekan lagi setiap sukan yang ada dalam negeri Johor. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Rafi dari Sulai. Saya ada satu soalan kepada ni. Apakah target dari segi government dan status kita ni dari Brandon Gold for example, adakah prestige ni atau dengan dua dari program? Yang pertama berkenaan dengan Piala Malaysia, kami akan cuba beri yang terbaik terhadap setiap pertandingan. Itu adalah 100%. Berkenaan dengan Farizal Malias adalah player yang dah berumur, tetapi jangan kita lupa jasa beliau terhadap klub. Saya ni tak suka orang kata pakai buang begitu saja. Kadang-kadang ada pemain yang boleh memberi satu komitmen yang begitu tinggi dan peranan dalam padang. Ada juga pemain yang boleh buat di luar padang. Contoh, di dalam bilik persalinan, influence, senior sebagai contoh yang boleh menjaga pemain-pemain muda, nasihat, tunjuk ajar. So, bagi saya, selagi pemain memberi 100% komitmen terhadap klub dan memberi sumbangan bukan saja dalam segi prestasi mereka, tetapi juga memberi sumbangan dalam segi tunjuk ajar dan jadi satu orang kata senior figure ataupun ketua dalam pasukan, pemain tersebut harus berada di sini. Kalau kita nak tengok, betul kadang-kadang dengan faktor umur mungkin beberapa prestasi pemain akan orang kata ada affected, tetapi ia tak semestinya yang pemain-pemain senior ini tidak patut berada di sini. Kalau dia tak main pun mungkin ada yang lebih muda akan main, tetapi itu tak semestinya mereka tidak patut ada dalam klub tersebut. Kerana klub ni ada satu sistem di mana setiap individu yang berada dalam klub memainkan peranan-peranan yang penting. Yang kami belajar dengan cara, kami buat kajian dengan cara terperinci. Jadi setiap orang main peranan dalam kejayaan Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim. Dan Farizal Malias adalah salah satu individu yang main peranan dalam kejayaan Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim. Dan jangan kita senang sangat lupa. Takkanlah kalau bonus 5 je lah, bonus 5 gol gini-gini, tapi kita lupa berapa piala dia dah menang untuk Johor Darul Ta'zim. Setiap pemain-pemain yang ada dalam kelab, kami harus hargai dan berterima kasih kepada komitmen mereka. Kerana walaupun mereka adalah bapa, ayah, katakanlah anak ataupun apa, mereka adalah manusia biasa macam mana saya katakan tadi, tetapi mereka tidak pernah, orang Melayu kata curi tulang lah apabila bekerja ataupun memberi komitmen yang tinggi dalam kelab. So itu kita patut berterima kasih kepada setiap pemain bola sepak Johor Darul Ta'zim. Tapi saya as a content
Saya tak kerja dalam MFL. Jadi saya tak tahu. Kena tanya dia. Bagi saya, kita kena tengok masa Kedah minta kita tunda. Saya rasa MFL kena beri bantuan kerana ini adalah pasukan Malaysia yang akan bertanding di international level. So, kita yang pihak lawan pun terimalah. Itu benda yang patut kita buat. Tapi kadang-kadang kala juga AFC pun ada tukar-tukar dia punya schedule juga. Dan juga macam contoh program national team. Kita adalah satu-satunya national team yang mana sebelum ada pertandingan ataupun perlawanan yang player kena duduk 1 bulan dalam camp. Tim lain dalam keliling dunia tak ada pun, paling lama seminggu je. Kevin pergi duduk balik. No, because I was going to answer but I know the answer. Nah, okay. So kalau kita tengok international team keliling dunia tak adalah begitu lama dalam camp. Kita je sebulan, 2 minggu setengah. Bagi saya tak masuk akal. So nak kena bantu national team ataupun mana-mana pasukan dalam Malaysia yang main pertandingan-pertandingan international dalam segi klub, MFL tiada pilihan tetapi terpaksa mengubah suai kalender tersebut. Pasal kalau tidak awak bunuh pemain-pemain. Kalau hari ini dia balik, takkan besok dia kena main selepas main mana-mana perlawanan sebelum itu. So MFL punya tanggungjawab adalah untuk kurangkan beban pasukan-pasukan yang bertanding di dalam negara. Itu adalah tanggungjawab MFL. Tetapi kalau mereka ada satu orang kata perancangan untuk memperbaiki masalah tersebut, itu adalah benda yang baik, benda yang bagus, bukan saja buat pasukan yang bertanding tetapi juga buat penyokong-penyokong yang telah memberi komitmen yang tinggi dan perancangan-perancangan tersebut. So itu adalah jawapan saya berkenaan dengan situasi tersebut. Tunggu kejap. Bawa sini telefon, kita call dia, awak pergi cakap dengan dia. Apa susah? Infinity, kamu cakap semua bukan superstar. Betul? Betul. Dalam persaingan, tapi macam saya tadi, dua tahun cakap ada banyak superstar. Betul. Ada 2 lagi. Bermakna maksud saya kalau saya cakap bukan superstar. Dia seorang yang lebih besar daripada yang lain. Semua sama. Ada yang bergaduh? Macam mana awak tahu ada yang bergaduh? Awak dalam persalinannya? Mora kalau kena tendang tu maknanya kena pecat. Tapi sekarang ni adalah persetujuan antara dua. Persetujuan antara dia dan persetujuan antara klub. So klub dengan dia telah ada bersetuju untuk dipat. So benda tu bukan kami tendang siapa-siapa. Benda tu adalah keputusan daripada dia sendiri dan keputusan daripada kita, di mana kita bersetuju untuk dia berhijrah. Dan dia pun nak berhijrah untuk nak cuba benda yang baru. Kami menghormati keputusan tersebut. Betul lah macam dalam page bola cakap tak betul lah yang Safik Rahim lah memuji ni semua. Saya rasa di Johor. So Safik Rahim yang buang Mario Gomez.
Kalau Syafiq Rahim adalah orang yang begitu terpengaruh dalam klub bola sepak Johor Darul Takzim, saya rasa Syafiq Rahim tak akan dilepaskan di Melaka. Pernah dilepaskan untuk ke Melaka, lepas tu diambil balik. Di JDT tak ada orang kata individu yang boleh merancang ataupun mana-mana individu yang boleh kontrol dalam bilik. Kerana saya taklah begitu, tak maaf ayat yang saya nak pakai, taklah begitu bodoh sangat. Kerana saya rasa mereka tak berani. Kerana kalau mereka cuba buat apa-apa, mereka terpaksa berhadapan dengan saya. Dan saya hanya baik depan awak ni sekarang aja. Bila saya keluar daripada pintu tu, saya bukan orang baik lagi. Itu pasal pemain-pemain ni tak berhenti berlari hari ni untuk saya dan cuba menang piala. Maksud saya bukanlah saya menghormati, kalau orang tak memberi kita masalah, kita ni tak tegas. Tapi saya tegas kepada siapa-siapa yang beri masalah kepada, katakanlah kepada klub. So Syafiq Rahim tak ada kena-mena dengan cerita kenapa Benjamin Mora atau Mario Gomez keluar. Mario Gomez keluar kerana saya, kerana dia tak nak dengar cakap saya. Dan Benjamin Mora keluar kerana kita boleh nampak the spark antara dia dengan pemain tu dah berkurangan. Dan beliau dan apabila berbincang dengan saya, dua-dua membuat keputusan di mana ni adalah masa yang paling tepat untuk kami part ways. Dan dia nak cuba kerjaya dia di tempat yang lain. Dan kami bersetuju dan menghormati keputusan beliau. Dan kami pun bersetuju untuk cuba angin yang baru. Itu adalah cerita berkenaan dengan Benjamin Mora. Berkenaan season pass, saya harap itu setiap penyokong boleh berjumpa dengan pihak pengurusan stadium dan bincangkan dan bangkitkan atau bentangkan berkenaan dengan benda ni. Kerana setiap penyokong adalah mustahak buat kami. Dan saya rasa pihak stadium pun dengan pengurusan kelab memberi komitmen yang tinggi untuk mempermudahkan ataupun kurangkan beban season pass dan juga mana-mana penyokong tersebut. Berkenaan dengan pilih game ni memang adalah satu penyakit yang dah begitu lama. Itu pun saya pun tak suka kerana kelab memberi komitmen yang sangat tinggi untuk cari kestabilan kewangan ataupun keuntungan. Dia macam ini, benda ni mudah. Lagi banyak awak berbelanja ataupun support kelab tersebut, lagi kuat sumber kewangan kelab dan juga kestabilan kewangan kelab. Lagi kurang anda buat, lagi susah untuk kelab sustain dalam segi kewangan. Jadi oleh kerana mungkin budaya kita di negara ni bukan betul-betul budaya bola sepak macam mana di England, tetapi penyokong bola sepak Johor Darul Takzim perlu faham di mana mereka perlu berada di belakang kelab betul-betul. Kerana macam contoh, ada satu kali tu saya ingat game kita menang dan kita akan meraihkan liga, stadium tak penuh pun.
Sedangkan pemain dah berhempas pulas daripada awal musim. Saya sampai janggut, dulu tak ada uban, sekarang ni dah beruban dah. Cari duit untuk klub, merancang. Kami pun memang betul-betul rasa keperluan ada sokongan yang lebih committed belakang kami. Kerana kami bekerja 24 jam. Pemain-pemain tersebut, semua yang berada dalam klub bola sepak Johor Darul Ta'zim, termasuk saya. Jadi itu adalah satu penyakit yang saya harap akan dapat kita atasi pada masa akan datang. Saya berdoa insya-Allah. Kerana sebenarnya kedatangan penyokong ke stadium ni main peranan yang besar berkenaan dengan semangat pemain-pemain yang berada di atas padang. Bukan tu saja, apabila kami pihak pengurusan pun tengok dengan apa orang kata support daripada penyokong-penyokong, kami pun rasa lebih bersemangat untuk memperbaiki ataupun improve lagi untuk masa akan datang. Jadi itu adalah situasi yang kami alami hari ini dalam klub bola sepak Johor Darul Ta'zim. Saya dulu salah yang pertama, jadi ada rancangan tak untuk 5 ke 10 tahun IPO? Ya, Om. Yang kedua, kalau ini kan contoh yang RMS selama ini, mungkin boleh kongsikan apa yang diperbincangkan. Kami berbincang di mana pihak yang ada di dalam management masing-masing dan juga dalam puncak kepimpinan yang tertinggi harus main peranan dan juga menjadi contoh kepada penyokong-penyokong. Tak guna nak ada penyokong bergaduh tak tentu arah, sedangkan kita duduk dalam satu negara dan dalam industri yang sama. Itu adalah salah satu dalam perbincangan. Perbincangan juga ada juga dia tanya saya berkenaan dengan management of players, macam mana dia tak sangka yang industri bola sepak ni sangat berbeza dengan apa yang dia jangkakan, di mana pemain-pemain ada mereka punya idea yang sendiri dan cara pemain respon terhadap pemimpin-pemimpin. So benda-benda macam itu, perancangan, teknologi, bola sepak, program Akaumbi, itu adalah perbincangan kami dan macam mana untuk kami improve Malaysian football. Salah satu benda yang juga saya tekankan adalah untuk ada individu-individu yang betul dalam klub. Jangan, kalau boleh kita jauhkan daripada individu yang mengambil kesempatan terhadap klub ataupun terhadap tuanku RMS sendiri. Jadi itu adalah nasihat saya kepada tuanku Raja Muda. Dan juga dia pun ada cakap kepada saya jikalau ada apa-apa lagi idea untuk tunjuk ajar, jikalau dia boleh memperbaiki Selangor FC, dan dia pun ada idea-idea dia tersendiri. Saya pun share dengan Baduli tuanku, di mana di dalam setiap klub senario dia adalah lain, tak sama, tetapi perlu jumpa tonik yang betul untuk mengawal pihak pengurusan jangan campur tangan banyak sangat dalam bilik persalinan. Contoh macam di JDT, kami punya commercial team tak ada kena-mena dengan football development team. Kalau dalam office kami pun dia adalah floor yang berbeza. Kita ada commercial team yang hanya bertanggungjawab commercial sahaja, dan kami ada football punya team. Kami tak boleh ada commercial team yang dictate football development. Macam contoh, pemain mana yang patut main ataupun berpuak-puak ke ataupun campur tangan. So itu adalah nasihat-nasihat dan pandangan saya yang saya share. Kerana di JDT kita buat macam itu. Dan itu saja. Selain pada itu tak ada benda lain. Yang berkenaan dengan IPO tadi, buat masa ni kami belum ada apa-apa rancangan lagi dengan berkenaan isu tersebut.
Because in every single agreement, when it comes to financial or commercial value for the club, there is a lot of sensitivity that an agreement between us and that particular company. Sometimes the company will not like us to share, and sometimes we do not like to share either. So, but we are very transparent when it comes to what is the budget of the team, how much need. But you must also understand, we cannot share, for example, agreement between us and a player. We have to respect the request from those particular individual, which is trying to protect their financial security. Same goes with companies as well, who has deals with us. It is up to them whether they want to reveal it or not. And it's up to us. But in the end of the day, you must have two of that respective body which agree on sharing those information with our fellow fans, or it shall remain private for its own financial security. So that is why I don't think it's necessary to share. I don't think other clubs share as well. You don't see Manchester United sharing everything or PSG sharing everything. To me, there are certain things that you can be transparent, but there are certain privacy that should be respected. Continuation punya question. If you don't mind to share about sekarang ni JDT is running on the sponsor punya like maybe sponsor punya financial ataupun fans punya financial. What we get from fans is zero. We don't have anything from fans. Beberapa jual baju pun we only get so much. Keuntungan dia sangat-sangat kecil. Tickets is tiket yang paling murah dalam negara, right? Paling murah dalam negara. Termasuk merchandise atau baju pun berapa sahaja yang kami dapat jual. So our money is based on kita punya sponsorship. It's not based on how much fans contributed. It will be great in the future if the fans decided to contribute more. So that will also give us a bit more security in terms of finance, that we can have a sustainable club. Buat masa ni, no, we depending 100% on the sponsors. So whenever there is 2-3 companies pull out, katakanlah macam contoh masa COVID, we have problems. This is where daripada dulu saya bentangkan idea Yayasan Johor Darul Takzim, because that particular yayasan was created for the fans to have a percentage of the club, which mean you will sit in the board meeting. Okay, you have more say, and we decided to give at least 10% of that. But until today, the response has not been that great. And I hope that one day in the future that will improve. Tetapi our financial constraint is quite high, because in Malaysia, no Malaysian club make money. It's very hard to make money. Tiket berapa sen saja, jersey, and then the club also has, like for example, Johor Darul Takzim have a lot of kita punya maintenance of stadium. Kevin, maintenance of SSI 1 year berapa? 7 million just to maintain the stadium. But that is not including kita punya miscellaneous expenditure such as nak cat, betulkan cat, ataupun betulkan bilik air, betulkan seat. So those all we have to add on. And then on top of that we have a lot of kita punya training facilities in Pasir Gudang, in Padang Seri Gelam, in UTM. We have a lot of training facilities, Padang Mawar. So these are all financial constraints for the club, not only to maintain the football facilities, but also to maintain having a top squad as well. Plus our currency level is going down, and then you have to spend in US currency to get the foreign players. So you're spending a lot of money. And I hope one day that will improve, because katakanlah satu hari tak ada orang nak sponsor the club. We are gone. Tak boleh pay salary, tak boleh do anything. That is why I said fans must ada initiative juga to be part of the club and to help the club. Thank you.
It's either Perak betul-betul kaya ataupun dia dah turunkan gaji dia pasal dia tak ada kerja. Itu situasi dia lah. Very straightforward. Soalan yang kedua tu, bila JDT dijadikan bersama dengan ataupun ada networking dengan kelab-kelab lain, contoh dengan Selangor, ataupun kata player dan Melaka, ataupun membantu Sabah, ataupun membantu Pahang dan sebagainya, apakah jadinya based on 100% professional agreement, which is tak ada bila sign. Lepas tu lawan dengan JDT, so no chance untuk menang, ataupun memang based on memang pro ke loan player ke bantu ke atau Masa kita tolong, contoh masa kita tolong Selangor bayar gaji 1.6 million masa time Datuk Subahan, hari yang sama Selangor beat JDT 2-1 di Selayang. So there is no such thing. Tetapi agreement between club, katakanlah Fazli Sas, Melaka cakap kita tak mampu, kita nak Fazli Sas main di luar because kita punya squad is too big. Dan Melaka cakap okay, kita tak mampu bayar gaji dia, boleh tak kita play maybe 40-60 ataupun 50-50. Dan kita cakap okay, but because it is under our payroll, dan pemain tersebut tak boleh main. But unless you loan 100%, dan pemain tersebut boleh main lawan JDT because it's bukan kita yang menanggung gaji dia. Walaupun contractual dia masih kita punya pemain, tetapi lepas dia punya loan period baru dia kita punya pemain. But bila dia loan, katakanlah Pahang besok nak pemain JDT and Pahang pay 100%, dan pemain tersebut boleh lawan kita or beat kita. Tetapi apabila Pahang kata nak bayar 40% dan kita kena menampung gaji dia 60%, dan by right of agreement pemain tersebut taklah boleh main lawan kita. Kenapa kita nak kuatkan tim yang lain? Betul. So that is very clear. Berkenaan dengan soalan pertama tadi, is either Perak ada duit yang begitu banyak, or apabila dah tak ada kerja, terima gaji yang lebih kecil. Itu je cerita dia. So saya very straightforward. Okay. Jadi itu adalah jawapan saya berkenaan dengan benda tu. So mana-mana kalau nak ada pemain JDT yang beri 100% play, then pay 100% of ni. Tapi kalau awak nak loan play pemain kami but tak nak bayar gaji sepenuhnya, then of course pemain tersebut dalam agreement tersebut, perjanjian dia tak boleh main. Tetapi kalau you want that player to play against kita and fully committed dan menang, pay 100% dia punya gaji. Very simple. Gentleman agreement lah. Kerana kita kena jaga kita punya apa orang kata, kita kena jaga kita punya club punya what benefit us, dan diorang pun kena jaga dia what benefit them. So win-win situation. Bagus, itu adalah benda yang positif. Dia pun dalam Malaysia dianggapkan sebagai jurulatih yang terhandal dalam negara, dan saya yakin yang beliau akan buat yang terbaik untuk Perak, dan juga jurulatih lain yang akan berhijrah ke sini dan ke sana. Saya pun ada beberapa pasukan yang dah sign pun, tapi itu akan hanya memperbaiki, bukan orang kata kompetitif, liga kita punya kompetitif. So of course apabila the kompetitif punya level meningkat, ia akan improve the league dan juga setiap pemain yang ada dalam negara. Kalau kena tackle dalam kotak, tak ada bola,
penalty atau tidak? Penalty lah. Okay, simple, very simple. Soalan saya, kenapa ada tackle dalam kotak tak bagi penalty? Itu lebih ni. Contoh, Fernando Forestieri kena tackle dengan goalkeeper dalam kotak lawan PJ City, kenapa tak ada penalty? Okay, tu bagi pandangan saya. Kalau awak tengok percentage of penalty tahun lepas dan tahun ni, bukan kita the highest. You have the record? Who is the highest penalty? Selangor paling tinggi tahun lepas. Bukan kita. No, sistem pengadil dalam Malaysia kena memperbaiki. Dulu saya pernah mencadang bawa foreign expertise. Bukan kita nak bagi semua kerja dekat orang luar daripada Malaysia, tidak. Tapi bagi dia bagi training ataupun dia punya expertise, dia punya experience kepada referee-referee tempatan kita. Bermakna ada beberapa game pakai foreign referee, ada beberapa game local referee, dan bagi mereka train kita punya local referee di sini. Lepas kita punya referee dah ada peningkatan, dah tak payah ada foreign referee lagi datang ke Malaysia. Itu cadangan saya daripada awal. Betul? Now, kalau awak nak cakap JDT hanya menang kerana referee, ataupun saya punya involvement dalam FAM dan MFL, saya menang 8 title sebelum saya jadi presiden FAM. 8, bukan 1, bukan 2. Time tu almarhum Sultan Pahang adalah presiden presiden FAM. Saya dah menang 8 title time tu, sebelum saya masuk FAM lagi. Lepas saya masuk FAM, saya keluar pun saya masih menang those titles. Dan awak juga tidak adil kalau nak cakap JDT dibantu referee, kerana kami menang ACL game pun. Bukan kami tak pernah menang ACL punya game atau AFC punya game. Dan di situ tak ada referee Malaysia, betul? Referee luar negara. So bagi saya nak buat penilaian tersebut tu kena buat penilaian yang berdasarkan dengan fakta lah, bukan ikut suka hati bercakap aja. Itu adalah pandangan saya berkenaan dengan referee. Kalau nak katakan referee tak adil, kenapa bila menang tak pernah ada orang komplain pasal referee pula? Contoh Leandro Velasquez Leandro Velasquez kena tackle luar kotak masa kita lawan Sabah sebelum Forestieri ambil free kick tersebut. Betul? Betul ke tak dia kena tackle tanpa bola? Harus ke tak referee memberi bola itu foul? Of course referee kena bagi bola itu foul. Dan Forestieri score, kita menang di Sabah. Awak tak boleh salahkan pengadil pasal benda itu basic. Cuma yang saya mempersoalkan, apabila mereka tak tiup whistle benda yang basic. Contoh kalau dah bagi satu penalty, katakanlah ada second penalty, kenapa tak nak bagi? Pengadil tak boleh takut berdasarkan dengan persepsi penyokong. Pengadil ikut je lah undang-undang dah ada dalam buku, ikut je. Itu je pada pandangan saya, itu adalah yang terbaik. Tapi kalau pengadil takut saya, itu bagi saya tak masuk akal. Kerana kita kalah dengan Terengganu tahun lepas di SSI 1-0, right? Dan juga kita draw ataupun kita kalah bila kita main away sebelum ni. So nak kata takut saya tak masuk akal, kerana Raja Muda Selangor pun ketua pasukan Selangor, betul? So diorang tak takut dia lah. Tengku Muda Pahang adalah ketua kepada pasukan Pahang, betul? Habis dia orang tak takut? Tak juga. Contoh, saya rasa semua dekat dengan bola sepak. Pasal semua mentadbir klub masing-masing. Bagi saya macam hari itu, masa yang ada CEO Selangor maki pengadil, bagi saya itu ada pengadil yang paling teruk sekali. Bagi saya lah, kenapa? 3 berapa foul? 31 foul. Selangor commit 33.
33 foul Selangor commit, hanya 4 yellow card. Now, Fazli Mazlan tackle Arif Aiman di sini. Nacho Isa kena tackle also same position. Tak dekat pun. JDT 12 foul, 3 yellow card. So, and then handball Brandon Gunn dalam kotak, tak beri penalty. Jadi nak cakap pengadil membelahi kita. Bagi saya, awak tengok, Presiden FAM orang Selangor. Okay? Now, Presiden pengadil punya association pun Datuk Sundra orang Selangor. Betul? CEO MFL pun orang Selangor, Stuart Ramalingam. Awak nak cakap Johor kontrol bola, Selangor yang kontrol bola lah. Baru-baru ni saya dengar rumours yang mereka nak letak Presiden MFL pun nak tukar letak orang Selangor juga. Yes. Tak percaya awak pergi tanya Datuk Syaril. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong yang dapat hadir pada malam ini. Saya harap awak berpuas hati dengan jawapan-jawapan saya. Tetapi inilah satu keistimewaan dan keuntungan, apa orang kata, untungnya penyokong JDT ni sentiasa dapat dengar perkembangan dan isu-isu daripada mulut saya sendiri daripada 2013 hinggalah hari ini. Dan kalau kita tengok, kita sentiasa berjumpa, boleh katakan setiap 3 bulan lah. Setiap 2-3 bulan kita akan adakan sesi penyokong untuk penyokong tahu berkenaan dengan perancangan-perancangan, situasi dan seterusnya dalam kelab bola sepak Johor Darul Takzim. Jadi itu yang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. High altitude training. Dia orang panggil high altitude training. Benda tu pernah ada dalam perancangan tapi memang sangat-sangat mahal. Yes, memang kita tak mampu. Kalau saya harap satu hari kita mampu, tetapi apa saya terima apa? Okey. Faham. Okey. Okey, terima kasih.